Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saudara pengacara majelis, pada barisan pimpinan masjid, tuan-tuan pegawai masjid, khususnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tajuk kita pada petang ini ialah masa-masa manis. Ya, yang selalu kita rasa ialah ikan tiga rasa. Pun berkuah adalah masa mana-mana baik semuanya. Dan selalu kita dengar ialah masa-masa manis di cerita Piramli 1964. 1965 filem Piramli balik ke Malaysia. Filem terakhir Piramli di Singapura, 3 Abdul. Kemudian dia balik ke Malaysia, dia bikin filem Asam Manis. Lalu Cikgu Syarif dengan Cikgu Murni nyanyi Isu Negara dalam terbayang wajah adikku yang kupuja, tenteram semula hati bunda dapat nampak indah. Nama dia masa-masa manis. Bila dah bercinta tapi tak tahu orang sebelah rumah dia lah, girlfriend dia, bergaduh tiap hari gaduh. Lemponya pisang, lemponya kaca. Tengok makhluk dia pecah di dinding, terus pecah dinding, terus kahwin. Kemudian gaduh. Sebab salah seorang yang menipu. Kata cikgu kelas dewasa ngajar masak, rupanya cikgu kelas malam ngajar menyanyi kelas malam. Dah gaduh. Baik, ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan pada tuan-tuan tadi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini banyak tuan-tuan. Ya, di antaranya ya Allah Ta'ala sebut dalam ayat saya bacakan tadi, silap saya daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antaranya tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat Allah Ta'ala, bahawa Ia menciptakan untuk kamu wahai kaum laki-laki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Min anfusikum azwaja, diciptakan daripada jenis kamu sendiri, maknanya manusia, sebagai isteri kamu. Di sini menjawab persoalan tentang bolehkah manusia berkahwin dengan jin. Sebab ada orang mendakwa isterinya jin, suaminya jin. Kita hanya boleh berkahwin dengan jin kalau dia bernama Syamsuddin. Yang lain-lain kita boleh. Walaupun ada ulama yang mengatakan terjadinya perkahwinan itu, tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa perkahwinan dengan jin adalah tidak boleh, tidak berlaku. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 tadi bahawa
Itu tandanya nak jadi. Berdebuk-debuk. Yang laki-laki tengok perempuan pun dudak. Perempuan tengok perempuan, apa yang lagi tengok orang? Dia pun dudak. Balik rumah penuh. Gelap seorang-seorang. Makan tu seorang-seorang gelap. Naik kereta pun gelap. Tahu je maknanya. Itu orang DAP itu. Di alam percintaan. DAP di alam percintaan. Sudah jatuh cinta perempuan. Jatuh cinta, berdebar rasanya. Nampak berdebar rasanya. Siapa yang mendatangkan perasaan itu? Inilah dipanggil mawaddah warahmah, kata Allah. Allah datangkan perasaan kepada kita, satu perasaan halus, satu perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan kasih. Ini benda pelik. Orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak pernah jumpa, orang yang tak biasa hidup sekali dengan kita, tak pernah berkawan dengan kita, tiba-tiba sekarang menjadi pasangan hidup kita, tidur sebelah kita. Tidur sebelah kita. Ya Allah, geli tengoknya. Sekarang dah tak geli dari suami. Siapa yang menghilangkan perasaan benci? Dulu laki-laki itulah yang paling membenci. Kenapa? Dia selalu mengacau saya. Asal saya balik kerja, dia kacau. Asal dia kacau, saya balik kerja. Dia meluat, menyampak Ustaz. Tiap hari, tiap petang dia kacau saya, morak saya. Hello, miss, ingat boring. Tiap hari dia morak. Kemudian dia tak morak Ustaz. Saya beri Ustaz 2 minggu. Rupanya masuk hospital 2 minggu itu serasa sunyi sangat alam. Dunia ni kita nak makna Ustaz. Saya pula morak dia. Oh sudah. Sekarang itulah suami saya Ustaz. Daripada benci, sekarang jadi suami. Daripada sayang, benci, sekarang dah tak jadi suami, dah tak jadi isteri. Jadi perasaan benci, perasaan cinta ini ialah satu perasaan yang Allah Ta'ala bagi. Ini tanda pelik, ini benda pelik, ini benda ajaib. Allah bagi perasaan, dan perasaan itu tak dapat dipegang. Botol dapat dipegang, mikrofon dapat dipegang. Macam-macam jenis orang pegang mikrofon. Ada yang pegang macam ini, ada yang pegang macam ini. 100% ada yang macam-macam jenis orang pegang mikrofon. Mikrofon dapat dipegang, gula limau dapat dipegang, tapi perasaan mana dah dapat dipegang? Perasaan hanya boleh ditunjuk. Perasaan hanya boleh ditunjuk dan hanya boleh diluahkan. Yang merasanya itu saja, yang merasanya, orang yang merasa itu sahajalah yang dapat merasakan. Nak diluahkan tak terucap dengan kata-kata. Ada orang yang tidak pandai meluahkan perasaan cinta. Dia sayang, dia cinta, tapi tak pandai luah. Tak pandai diluahkan. Ada orang yang sayang dan cinta tapi tak pandai tunjuk. Akhirnya dia minta jamai sulung, tolong buatkan tiada kata sejati bahasa untuk puji adinda. Ada yang datang dan cerita anakku sendiri. Tidak ada perkataan yang nak tunjukkan orang yang kita sayang. Inilah dipanggil tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, perasaan cinta ini Allah bagi. Janganlah tuan-tuan kata berdosa bercinta. Jangan cakap pula berdosa berkasihan. Yang berdosanya ialah beromek belum kahwin. Yang itu berdosa belum halal beromek. Tiap-tiap malam kita rosak walaupun boleh jalan. Elok je landing dekat taman. Ekor ada, semua ada, tapi tak bergerak. Yang itu yang haramnya. Yang haramnya ialah buat benda haram sebelum kahwin. Pegang sana, pegang sini, peluk sana, peluk sini. Naik motor ke sana, naik motor ke sini, naik motor magic pula tu. Magic, dua-dua orang dalam rangka motor. Seat belakang kosong saja. Yang ini yang kita tak mahu. Bila dah kahwin, seorang dalam rangka, isterinya nunggu di belakang. Tengah-tengah lapang. Macam kubur je.
Tetapi manusia ini dia ada perasaan ini. Perasaan ini adalah anugerah Allah. Cuma bagaimana kita nak menjadikan perasaan ini supaya menjadi halal, supaya tidak berdosa. Perasaan rindu supaya tidak menjadi dosa, sebaliknya menjadi berpahala. Yang ini kita kena fikirkan. Perasaan sayang, kita bimbing dia supaya jangan jadi berdosa, sebaliknya menjadi pahala. Perasaan cinta, jangan jadikan dia sebagai satu benda dosa, bimbing dia supaya menjadi pahala. Maka nak mendatangkan pahala, jawapannya ialah kahwin. Itulah dia kahwin. Cinta, rindu, sayang. Kalau dibiarkan tanpa berkahwin, nanti takut-takut dibimbangi membawa dosa. Maka untuk mengelakkan dosa, kahwin. Dan mudahkan kahwin, supaya orang dapat pahala daripada cinta, kasih, dan sayang. Masalah kita sekarang ialah kita susahkan untuk berkahwin. Kos perkahwinan yang tinggi. Sebenarnya kahwin tidak susah. Dalam masjid boleh kahwin. Jamuan kahwin di bawah masjid. Jimat bagi nasi bungkus pun boleh. Beli murtabak Zam-Zam salah satu pun cukup. Beli nasi lemak daun pisang, ikan sambal, ikan bilis sambal cukup. Itu pun kenduri juga. Kalau itu pun mahal juga tuan-tuan, kita bagi snack pun cukup. Ini apa ni? Kenduri kahwin. Kerupuk aja. Ini pun kena jamuan juga. Yang pentingnya kahwin. Tapi kita sekarang ni aksesorisnya saja berpuluh-puluh ribu dolar. Sewa dewa ni saja berbelas-belas ribu dolar. Pelamin set saja pun dah sampai berbelas-belas ribu. Yang ni yang menjadikan orang tidak ada wang untuk kahwin. Terpaksa bekerja siang malam untuk dapatkan wang. Sebab nak tempat pelamin yang jenis kulit kerang, kulit cengkerang, kulit sibuk. Tak duduk dalam mutiara. Kerusinya semua warna kuning, keemasan, kuning kesusuan. Kerusinya hebat, cengkerangnya pun hebat. Elok je bersanding untuk cengkerang. Datang pertahanan awak bom belakang. Jadi batu belah batu tangan. Islam adalah satu agama yang mudah. Kenapa sekarang ini susah? Kalau tuan-tuan mampu silakan. Tapi kalau tak mampu, tak payah. Tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan pergi ke Syria, pergi ke Mesir, pergi ke negara Arab, pergi ke Saudi. Orang perempuan mereka banyak yang tak kahwin. Kalau di Saudi, kalau kita nak kahwin bawah daripada 25 tahun, nak kahwin dengan orang luar kena minta izin daripada pemerintah. Selepas 26 tahun tak payah minta izin, sebab dah dikira lewat. Itu pemerintahan di sana. Kos perkahwinan pula mencecah 100 hingga 200 ribu rial. Kalau di Jordan lagi mahal, 100 ribu bersamaan dengan beberapa ratus ribu kita di sini. Mahal. Sebab itu orang-orang laki-laki di sana tua-tua baru kahwin. Umur 50 baru kahwin. Saya tersempak dengan satu sahabat saya 56. Bawa anak dara dia punya muda. Ya Allah, lawa gila. Saya tak punya anak dia. Sahabat saya kata cakap, "Ish, tu kan anak dia lah, itu istrinya." Baru kahwin. 56 tahun baru berhasil kahwin, bayangkan. Kita 56 dah bercucuk pula. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Kos perkahwinan yang sangat tinggi menjadikan tak kahwin orang laki-laki. Jadi balik pada kita yang asasnya. Nabi kata perempuan yang terbaik adalah perempuan yang baik mas kahwin. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang berkahwin mas kahwin yang paling rendah. Yang rendah mas kahwinnya dan cepat pula bersalin. Bila dah kita kos yang begitu tinggi untuk berkahwin, selepas perkahwinan pun hutang belum selesai. Maka bagaimana kita nak menjadi suami yang baik, nak menjadi bapa yang baik, kalau tiap-tiap bulan kos hutang yang begitu tinggi untuk dijelaskan kepada orang yang beri hutang pada kita. Yang inilah yang menjejaskan
bayar. Tadi ada Cina datang tanya, bila nak bayar aksuran tilang? Dah 2 bulan tak bayar. Tuan-tuan lena tidur malam. Cina datang nak bukit aksuran 4 kali bayar ke tidak? Tak. Kita tak suka. Sebab itu manusia yang merdeka ialah manusia yang tak ada hutang. Kalau akak-akak sekarang ada hutang dengan Allah, akak-akak pun tak selesa. Ramadan sudah hampir, tapi qada puasa belum qada. Hati tak tenang. Sebab belum merdeka daripada hutang puasa. Bila aku nak puasa, bila aku nak qada, bila aku nak qada, tiba-tiba ada satu ustaz tanya, tak payah qada bu. Ustaz ni bagus kata. Sebab apa bagus? Menyenangkan aku, tak payah qada. Sebab tu ada ustaz kata tak payah qada solat, jangan qada puasa. Sebab apa? Tobat aja benda silap, mana boleh qada kata dia. Nabi mana pernah qada. Ini benda yang saya belajar di Malaysia. Satu anak murid tanya, ustaz, sembahyang kena qada tak? Wajib. Puasa pun wajib qada. Ustaz, Nabi Muhammad ada qada sembahyang, kenapa ustaz buat qada sembahyang? Saya kata, siapa cakap tak payah qada? Ada ustaz ceramah baru ni, Nabi tak pernah qada, kenapa kita qada? Saya jawab, memang Nabi tak qada sebab Nabi tak pernah tinggal sembahyang. Buat apa dia qada, dia tak pernah tinggal? Kamu tiap hari tinggal, kenapa qada? Tuan-tuan, itu merdeka. Jadi kalau kita nak supaya rumah tangga kita bahagia, elaklah yang masak. Yang masak ini kerana apa? Kerana hutang. Sebab itu Islam menganjurkan kepada kita bersifat dengan sifat qana. Jangan tengok orang, Bila tuan-tuan tengok orang, tuan-tuan tak seronok dengan apa yang ada. Tengok isteri orang. Macam mana nak seronok kalau tengok isteri orang? Cantik gila. Tengok isteri dia. Jauh beza itu dia. Aduh, masalah itu rezeki orang, biarkan. Ini rezeki kita. Ini jodoh kita. Layan dia. Apa-apa dia nak tengok suami orang. Tengok suami kita je. Yang paling cantik isteri aku, yang paling segak suami aku. Selesai. Ini kita dah buat compare dengan isteri orang. Cantik betul. Dulu tak nak jumpa. Sekarang orang jumpa silap betul. Tak boleh. Isteri kita dah banyak korban dengan kita. Waktu kita susah, dia hilang, dia ambil kita, yang terima kita sebagai suami. Bila kita dah senang, bila kita dah ada pendapatan yang cukup, senang-senang saja kita buat macam itu. Mana mahu? Tak mahu, tuan-tuan. Cuba tengok Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan tuan-tuan, orang miskin. Dahlah miskin, susah, tapi baik hati. Sayyidina Ali ini tuan-tuan ialah sepupu Rasulullah. Dalam masa yang lain, dia juga menjadi menantu Rasulullah. Jadi akak-akak ada menantu lelaki-lelaki namanya Mak Tokoi. Sepupu akak-akak ni ada sepupu lelaki-lelaki namanya Mak Tokoi. Satu datuk, satu nenek. Sepupu. Boleh kahwin tak? Boleh kahwin tak? Boleh. Dengan sepupu boleh kahwin. Jaga-jaga. Ini musim raya dah dekat. Musim raya nak salam. Musim salam nak raya. Dengan dia tu batal air sembahyang, dengan sepupu kita batal air sembahyang. Kita kadang-kadang anggap tak batal. Jumpa kat bawah masjid. Ya Allah, Mak Tokoi, lama tak nampak kau. Kita orang dah pindah lah. Kita tak duduk Singapura dah. Kita dah pindah ke Nairobi, Kenya. Dah tak tahu. Bukan nombor emas sekarang ni. Kita pun salah dengan dia. Sihat kamu Mak Tokoi, sihat tak? Dua-dua masuk solat. Perempuan solat di atas, dia solat di bawah. Tanpa mengambil wudhu yang baru, dah batal semayang.
Sayyidina Ali bagus, Fatimah pun bagus. Yang inilah yang selalu orang pegang, yang mengatakan bahawa Rasulullah tidak suka berkahwin lebih daripada seorang. Tak, tuan-tuan, dengar cerita. Sayyidina Ali ini adalah seorang suami yang miskin, tetapi kenapa Nabi kahwinkan dia dengan Fatimah? Sebab akhlak baik, perangai. Sebab dengan akhlak, dengan baik, dengan perangai yang boleh membahagiakan anaknya. Jadi asas untuk kita terima seseorang sebagai menantu, atau sebagai suami, atau sebagai isteri, ialah akhlak, agama dan akhlak. Nabi suruh kita pilih dua ini supaya rumah tangga kita tidak jadi masam, rumah tangga kita sentiasa manis. Nombor satu, cari orang yang beragama. Tuan-tuan kena faham, orang yang beragama ini bukan tu imam. Kalau tak tu imam suruh pilih jadi suami, no tu imam, tak sembahyang dia. Sibuk mengantar rumah isteri. Siapa yang dia suruh jadi imam? Bilal. Aku wakil kamu lah Bilal. Sakit untuk aku dah kata. Yang mana faham, tak faham dah. Bukan maknanya ustaz saja orang yang beragama. Sebab ada orang yang faham yang beragama ni cuma ustaz saja. Tidak, semua orang sini boleh beragama. Dia ada ilmu dan dia mengamalkan agama. Walaupun dia cikgu, walaupun dia polis, walaupun dia nurse, walaupun dia cikgu, dia doktor, walaupun dia lawyer, walaupun apa kerja sekalipun, tak kira lah dia sapu sampah sekalipun. Kalau dia beragama, orang yang ada ilmu dan mengamalkan agama, itu pilihan nombor satu. Itu pilihan nombor satu. Pilihan nombor dua, orang yang berakhlak. Bukan semua orang yang beragama berakhlak. Di Perlis ada satu ustaz, isteri dia tuntut cerai, file di mahkamah. Sebab ustaz dia pukul isteri dia sampai berdarah, sampai luka. Dia sepak isteri dia bergerongsor. File di mahkamah saman begini. Siapa yang sepak? Siapa yang terajak? Siapa yang pukul? Ustaz. Bukan ustaz, ustaz. Hari betul. Ada orang yang beragama tapi kedekut. Bukan setakat kedekut gila. Itu bukan beragama. Ya Allah. Sampai isteri kata, abang, kopi dah habis abang. Kau pergi ke belakang, kiki sudah pada hitam. Daripada kau lah. Kuali ke belanga ke apa ke, asal hitam ke kikis ke tak? Gula, taruh gula, minum. Ini namanya kedekut, malas. Ini bukan pilihan. Dia nak orang yang berakhlak. Isteri kata, abang, kopi kita dah habis abang. Masya Allah, kenapa tak cakap? Terus dia bangun, pergi ke kedai dia, beli dia. Apa lagi yang kamu nak? Kopi, cakap, apa benda nak? Ini orang yang berakhlak. Dapat dua ini tuan-tuan, walaupun gajinya murah, tuan-tuan mesti bahagia. Abang-abang mesti bahagia dapat menantu yang macam ini. Akak-akak mesti bahagia dapat suami yang macam ini. Yang ini disuruh pilih supaya rumah tangga kita sentiasa manis. Sebab itu saya katakan tadi, kenapa kita ini rumah tangga kita tidak manis, masam. Saya katakan tadi sebab banyak berhutang. Sayyidina Ali walaupun dia miskin, dia tak ada hutang. Kerjanya apa? Ada kerja, ada gaji. Ada gaji, ada kerja. Kerjanya ialah menjirus air untuk disiram kepada pokok-pokok kurma, kebun-kebun kurma. Satu baldi yang disiram daripada telaga dapat satu biji buah kurma. Satu baldi, satu kurma. Dia siram 12 baldi, dia dapat 12 biji kurma. Itulah rezeki dia. Masya Allah. Kalau kita lah suami macam itu, apa kerja apa dia abang? 12 biji. Aduh, pagi lah. Tapi Siti Fatimah ni sabar, tuan. Orang baik, Ali pun baik. Buat jadilah miskin. Zaman dulu susah, bukan macam kita. Kita ni senang, jelek-jelek mata senang. Orang dulu bayarkan 1,000, 400
sofa macam ini, mana nak ada gula macam ini, mana nak ada masjid macam kita, mana ada kipas helikopter macam kita, tak ada. Hidup susah pula, padang pasir pula, ya Allah, mana nak ada kapal terbang, kereta, motosikal, tak ada. Mana nak ada pendapatan masa itu, minyak tak ada, apa pun tak ada. Semata-mata air dalam biji, kebun kurma, unta, itu saja. Macam mana nak hidup? Sabar. Tuan-tuan, Sayyidina Ali ni orang baik. Bila dah baik, orang nak bagi anak supaya kahwin dengan anaknya. Abang-abang kalau baik, insya-Allah ramai orang berkenan. Jadilah baik. Sedap-sedap orang Minang ni. Tadi ada orang Minang saya baca mesej. Bukan saya tipu. Ni betul ni, tak kata dosa tipu dalam masjid. Nampak ni. Saya pun bukanlah baik sangat, tapi sekurang-kurangnya saya harap bimbinglah saya. Saya mana dia ni hilang pula dah. Saya cuma harap dapat suami yang boleh berikan saksi saya, yang tak pernah saya dapat dulu, boleh bimbing saya menuju keredaan ilahi. Itu yang penting. Terima kasih Ustaz. Baca mesej saya, insya-Allah tahu. Siapa nak anak-anak? Saya sebenarnya umurnya 56 tahun. Ya. Umur macam mana kan? Saya dah potong, dah penuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila baik, orang berkenan. Dulu ada orang, saya tak kata saya baik, saya beri contoh bagi saya. Ada orang datang jumpa saya, datang naik teksi. Satu perempuan macam pramugari orang ni. Saya kata pramugari mana pula datang rumah aku ni. Assalamualaikum, Ustaz Kazim. Ya. Saya datang